Bukan ribuan terima kasih lah kepada Presiden dan juga ahli jawatan kuasa perkasa kerana telah menganugerah saya, menganugerahkan yang saya anggaplah satu anugerah yang sangat bermakna kepada saya. Sungguh pun saya faham barangkali satu daripadanya ialah perkhidmatan saya semasa jadi pengarah ITM selama 10 tahun daripada 65 sehingga tahun 75 dan membawa beberapa perubahan terhadap pendidikan Bumiputera. Pada ketika lebih banyak pada orang Melayu Bumiputera, memandangkan pada ketika itu yang alternatif dalam pengajian tinggi ialah ada Universiti Melaya. Tetapi dengan pengalaman saya bekerja dengan sebagai pegawai MCS di dalam sebagai pegawai ekonomi dalam Kementerian Ministry of Trade and Industry dan juga sebagai pada ulung sekali menjadi penolong pegawai RIDA dan sangat faham berkenaan dengan kegagalan dan juga kemiskinan serta juga kesihatan ya, daripada luar bandar, dan saya sendiri datang daripada luar bandar. Maka saya mengambil satu langkah yang saya anggap pada ketika itu positif dan berlainan daripada pendidikan tinggi di negara kita pada tahun 65-75 dengan menekankan berbagai pengajian dan pendidikan ataupun pelajaran di dalam bidang sub-professional ataupun full professional, sama dari segi bidang accountancy dan itu pengurusan ladang, banking, hotel and catering dan juga engineering. Pada ketika itu tak banyak pelajar-pelajar Melayu yang lulus daripada kejuruteraan. Daripada Universiti of Malaya pun hanya satu orang saja yang setahu saya lah sehingga tahun 75. Jadi cara macam inilah kita cari bagaimana kekurangan pelajar-pelajar daripada luar bandar pada penekan pada masa itu tahun 65-75, dan pada masa itu Tun Abdul Razak ialah Timbalan Perdana Menteri yang menekankan sangat berkenaan dengan pendidikan. Dan lepas itu tahun 69-70 bila kita ada dasar ekonomi baru, sudah ada anjak lagi satu peranjakan paradigma pada pelajar Melayu bahawa dia ada peluang mengikut dasar kerajaan, the twin economic policy, iaitu sama ada masuk ke sama ada membasmi kemiskinan, kebetulan kita daripada luar bandar, dan juga merombak semula keadaan kita, cara-cara mendapat peluang pekerjaan. Jadi banyak daripada graduan daripada ITM pada ketika itu masuk ke private sector ataupun swasta, dan juga sama ada swasta itu syarikat luar negara ataupun syarikat dalam negara dan berbagai bidang. Jadi penekanan itu sangat mustahil. Dan satu lagi, apa yang kita kenalkan pada ketika itu ialah menekankan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar, dan satu lagi ialah counselling dan guidance, menasihatkan pelajar-pelajar, dan pelajar masa masuk di ITM pada ketika itu kita temu duga dia, dan dalam temu duga itu kita cari jalan apakah minat dia, dan ini ditanggungjawabkan pada pensyarah bagaimana nak membangunkan dan mempertajamkan lagi, memperhebatkan dia punya minat itu. Kita terpaksa memperhebatkan lagi kebolehan dia mereka bahasa Inggeris sebab dia mengambil penguasaan daripada di luar negara. Ini ITM daripada mula pun sudah ada berhubung dengan luar negara. Dan satu lagi, oleh sebab pada ketika itu kursus pensyarah tak cukup. Kalau saya ingat baliklah, tidak kurang daripada 90% pensyarah-pensyarah saya pada ketika itu tahun 65 hingga 75 terdiri daripada pensyarah-pensyarah daripada luar negara, daripada Rusia, daripada Belgium, daripada Perancis, daripada Jerman, daripada Canada, US Peace Corps, Australian Volunteer Service, and then British Volunteer Service, bermacam-macam. Dan juga kita mengambil pensyarah banyakkan daripada luar negara sebab pada ketika itu belum lagi cukup pensyarah kita. Tapi sungguh pun tak cukup, kita menggunakan pensyarah-pensyarah luar jangka, luar masa, iaitu part-time lecturers. Part-time lecturers ialah terdiri daripada mereka yang telah berkhidmat di dalam industri macam firm of accountant, KPMG, and then Coopers, Lybrand, and then kalau Nestle, Dunlop, jadi bermacam-macam ni. Nah, sinilah dengan perhubungan yang dimulakan itu, maka pensyarah-pensyarah pelajar akan ditempatkan di industri antara 3 hingga 6 bulan during the vacation, masa sekolah. Jadi ini yang menambahkan kekuatan, kebolehan dan pengalaman pelajar. Apabila dia graduate saja, dia dapat terus
senang menjalankan tugas-tugas dia. Dan juga penekanan lagi satu, banyak orang terlupa, kita menekankan tahun pertama, yang kedua, pelajar mesti pilih selain daripada bahasa Inggeris, bahasa pengantar, dia mesti pilih satu mata pelajaran bahasa, sama ada Mandarin, Japanese ataupun Tamil. Siapa nak pergi ke estate mesti belajar Tamil 2 tahun. Kemudian tahun kedua dengan tahun 3 lagi satu bahasa Eropah, bahasa Rusia, Jerman dan Perancis maknanya tadi. Jadi kita banyak pensyarah-pensyarah yang datang. Jadi macam saya sebut sekali lagi, ini memperkayakan, memperhebatkan pengalaman, kebolehan pertuturan pelajar-pelajar yang lulus daripada UiTM pada ketika itu. Dan saya fokuskan dalam pelajaran tu bagi pada tiga untuk mendapat menjadi graduate. Yang pertama, pengalaman yang pertama dia mesti menggunakan perpustakaan. Itu yang pertama. Yang kedua, pensyarah-pensyarah mesti cuba memajukan pelajar-pelajar. Bukan kata duduk saja tengok, bagi lecture keluar 1 jam balik, tidak. They must be involved seriously in student development. Ini kadang-kadang sekarang ni oleh sebab kononnya lah pasal pelajar lebih banyak, pensyarah kurang, tak pasal saya tidak. Sebab ratio antara pelajar dengan pensyarah masih lagi remain about the same. Masih 1:10, 1:12. Jadi tiap satu orang pensyarah boleh menolong, menjaga 10 orang. Ini pangkalnya yang kata tadi, dapat mengeluarkan graduate yang boleh dianggapkan ada dia punya chop brand dia, yang graduate daripada ITM ini bagus, boleh, tidak masalah berlumba dengan universiti, bukannya universiti Melaya atau di mana-mana universiti seberang laut sekalipun. Sebab dalam penekanan bahasa Inggeris, penekanan satu bahasa lagi, dan juga saya tentu sebab dia orang Melayu dan Bumiputera, dia sudah fasih lah dalam bahasa Malaysia. Saya tekankan pendidikan, sebab itulah satu jalan kata nak maju ke hadapan. Pendidikan ni bukan sahaja untuk satu bangsa, bukan sahaja untuk bangsa Bumiputera, bahasa Cina, pada semua sekali. Cuma kita pada hari ini, saya bimbang, saya dah sebutkan tadi, saya bimbang orang Melayu tidak menggunakan peluang yang bagi dengan sepenuhnya. Kita mesti tanya diri kita sendiri dulu sebelum kita nak salahkan orang lain. Sudahkah aku mengambil peluang 100%? Tadi saya ada sebutkan strive for perfection and strive for excellence. Sudahkah kita nak jadi orang yang terbilang gemilang semua sekali? Rasa saya tak cukup. Dan ini kalau satu segi pelajar. Tapi pensyarah juga sekarang pada masa ini sudah banyak pensyarah. Saya tak tahu berapa peratus lah. Masa Ibrahim dulu berapa? Masa Malay lecturers at ITM berapa banyak? Ada 60%? Ada 60. So itu bukan kebimbangan, bukan macam mana. Saya bimbang bukan mana-mana universiti sekalipun. Mana pensyarah-pensyarah kali tidak menggunakan kebolehan dia, kepandaian dia, keseronokan dia ni supaya nak membangunkan pelajar-pelajar. Pada saya yang satu tugas pensyarah-pensyarah universiti, private or otherwise, ialah bagaimana kita nak membangunkan pelajar ni supaya dia menjadi independent dengan dia punya pemikiran. Ini kita kurang kalau tanya saya. Dia bagi lecture 1 jam, lepas tu adalah jumpa dia. To me, if you are a lecturer today, you must committed yourself 100% to the development of the student. Itu saja. Dan khusus kalau macam RSM, UiTM dah banyak kampus, the lecturers must commit themselves 100% for the development of the student. And so also the student. Dia mesti 100% menumpukan segala usaha, daya, semua sekali. Dan bagi ibu bapa, dia bantu anak dia supaya menjadi manusia yang dapat nombor 1 pada saya. Okay. Masalahnya memang ni pasal kita orang tak gunakan sepenuhnya. Saya tahu pengalaman saya lah pasal kita kemiskinan, tak lulus, gagal semua. Tapi I'm determined. Pada kita ni tak adalah semua mesti pergi Harvard, Oxford. No, other universities are equally as good as Oxford and Harvard, because yang kita kalau you belajar di Harvard, you belajar you punya disiplin saja. Dia masing-masing punya disiplin dalam universiti itu ada. As a student, you must be interested in politics. You mesti ambil minat. Tapi you janganlah sampai nak pergi ikut ke sana, pergi demonstrasi ke mana, tidak boleh. Pada saya pun aktif juga bahasa politik. Saya baca dalam soal akhbar apa dia punya view. Sekarang lagi senang pun, you tak payah berlari ke sana bekerja kemari. You ada Twitter ke apa, saya tak tahulah. Ada blog, saya tak ada tu, saya tak faham. Twitter you boleh buat dekat itulah, tengok. Itu mustahak kita nak mentajamkan pemikiran kita. Jangan ingat setiap satu saja pelajar tu memberi pendapat kita salahkan. Tidak, itu kadang there are always ada 2-3 point of view. Memang kita susah nak bersetuju. Tapi kita mesti ingat, kalau tanya saya lah,
tugas kita sebagai pelajar, begitu juga pensyarah, semasa dalam universiti, apa yang kita mesti adakan? Kita habis tumpukan, kalau boleh 100% dalam pelajaran, tapi tidak bermakna kita tidak ada main badminton, tidak ada pergi keluar berkawan-kawan, berpegang tangan, tidak ada mana. This all part of life. Balance. Ini yang start the balance of life. Student have got more problem and issues of politics in the campus itself. Tak payah keluar. Dalam kampus banyak. Kenapa student tak cakap? Bukan saya nak jadi batu api. Kita tanya, adakah ada student dah tanya pensyarah yang bagi kuliah tu 100% bagus ke tidak? Beranikah dia cakap tanya, ini lecture ni tak sedap lah, macam mana? Berani tak cakap? Kalau dia berani pergi berjalan ke sana, mengumpat sana dekat sini dalam blog, kenapa tak berani jumpa pensyarah? Your lecture is not good enough, something like that. Begitu juga pensyarah kena bagi tahu student lah. Saya punya view is simple. Saya kadang-kadang nak katakan circus dan orang kata kasar sangat. You must perform, you must develop the student.